jawapan kepada sedikit pertikaian daripada sebahagian kecil muslimat yang rasa tak puas hati bila saya sebut dijerkah setiap hari qatalakillah oleh bidadari. Saya nak sebut kepada umat Nabi Muhammad di kalangan muslimat bahawa Asiah ini sebenarnya isteri Firaun. Asiah isteri Firaun. Kalau kita kata perangai buruk suami selalunya mengubah isteri menjadi jahat, kita nak jawab apa dengan Sayyidatuna Asiah nanti bila jumpa dengan beliau dalam syurga? Siapa sahaja di kalangan laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh, tak beza, laki masuk syurga, wanita masuk syurga. Mana-mana umat Nabi Muhammad, wanita yang Allah uji dapat suami yang tak bagus, bersabar, memang senanglah kataan saya nak sebut. Saya tahu susah untuk berada dalam satu realiti diuji oleh Allah. Ada suami yang sangat bengis, salah sikit pukul. Ada suami yang sangat kedekut sehingga isteri kena cari kerja untuk tampung anak-anak, dan si suami itu tampung juga nafkah tapi sangat tak cukup. Macam-macam ujian. Ada yang diuji dengan penyakit daripada seawal kahwin, 2-3 tahun kahwin, suami terus lumpuh dan sakit. Ini semua realiti yang berlaku, yang contoh saya sebut ni. Maka bersabarlah wahai wanita-wanita umat Nabi Muhammad, kerana di sana ada ramai yang Allah uji lebih teruk, lebih besar ujian mereka daripada kita. Tentang kehidupan seorang wanita umat Nabi Muhammad dalam syurga ni, tuan-tuan sekalian, nak masuk syurga harganya sangat mahal, iaitulah kena lulus semua ujian Allah. Semayang, tutup aurat, puasa, dia jaga maruah dan kehormatan diri dia, dia taat suami dia. Tak gedik-gedik gambar pakai ketat masuk dalam media sosial, tak gedik-gedik sehingga menimbulkan syahwat orang lain. Ini jaga kehormatan dan maruah. Dan yang ketiga, taat suami. 3 ni je. Qila laha, ketika di mahsyar akan ada pengumuman kepada wanita-wanita yang boleh jaga 3 ni. Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'it. Wahai wanita salihah, masuklah ke dalam syurga mana-mana pintu yang kamu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Bersyukur kepada Allah SWT sekali lagi bersama dengan saya dalam siri jelajah ke alam yang terindah, ke dunia yang terbahagia, destinasi terakhir insya-Allah umat Nabi Muhammad SAW, iaitulah Jannatul Firdaus. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, masa siri ini kita akan bercakap syurga dan kehidupan seorang wanita di dalam syurga. Allahu Akbar. Dalam syurga di kalangan manusia ada lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan ni Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa sahaja di kalangan laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh, tak beza, laki masuk syurga, wanita masuk syurga, tak ada diskriminasi, perbezaan darjat, pangkat dan sebagainya. Laki-laki boleh masuk syurga, orang perempuan boleh masuk syurga. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Semua laki-laki dan perempuan yang beriman melakukan amal soleh, maka mereka ini akan masuk syurga. Itu poin nombor 1. Poin yang kedua untuk siri kali ini tentang kehidupan seorang wanita dalam syurga. Nombor 2, siapakah ketua-ketua wanita syurga? Nabi sebut ada 4. Yang pertama, Sayyidatuna Maryam bintu Imran alaihassalam. Maryam binti Imran. Wanita kedua,
Maryam binti Imran ni bonda kepada Nabi Isa AS. Tuan-tuan, nanti insya-Allah ada masa saya akan ceramah tajuk khusus tentang bonda Nabi Isa, insya-Allah. Nombor 2 yang Allah pilih sebagai penghuluwati dalam syurga ialah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa alaiha salam, isteri pertama Rasulullah, bahkan yang paling dikasihi oleh Nabi SAW. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah sampai ke tahap diberikan berita gembira sebagai ahli syurga ketika beliau masih hidup. Yang tu pun nanti insya-Allah perlukan satu ceramah yang panjang lebar untuk kita ambil semangat, tengok macam mana perjuangan depa ni. Adakah depa ni orang yang senang sampai akhir hayat, lepas tu boleh masuk syurga macam tu je? Perlu tengok, perlu kaji, perlu mendalami kisah mereka ini. Empat orang ni. Nombor 3, Fatimah bintu Muhammad alaihi wassalatu wassalam, iaitu anak Nabi SAW. Sayyidatuna Fatimah pun perlu mendalami kisah hidup beliau. Dan yang keempat adalah Sayyidatuna Asyah bintu Muzahim. Subhanallah, wanita yang sangat menakjubkan. Ada orang perempuan, bila saya sebut setiap hari bidadari akan menjerkah mana-mana wanita yang biadab kepada suami-suami mereka yang baik. Maksudnya bukan sama-sama, kalau sama-sama jahat, sama-sama berdosa lah. Suami yang baik tetapi mendapat isteri yang tidak baik, maka akan dijerkah setiap hari oleh bidadari syurga, iaitulah bakal isteri kepada suami yang baik tadi. Ada di kalangan muslimat yang macam tak puas hatilah, macam marah kan, kecewa, apa ni ustaz kan. Sedangkan ramai lelaki yang membuatkan, lelaki tu disebabkan perangai mereka tu lah yang membuatkan isteri jadi tak elok. Saya nak bagi satu jawapan bila sebut nama Asyah bintu Muzahim. Jawapan kepada sedikit pertikaian daripada sebahagian kecil muslimat yang rasa tak puas hati bila saya sebut dijerkah setiap hari qatalakillah oleh bidadari. Saya nak sebut kepada umat Nabi Muhammad di kalangan muslimat bahawa Asyah ini sebenarnya isteri Firaun. Asyah isteri Firaun. Kalau kita kata perangai buruk suami selalunya mengubah isteri menjadi jahat, kita nak jawab apa dengan Sayyidatuna Asyah nanti bila jumpa dengan beliau dalam syurga? Sayyidatuna Asyah, Allah kurniakan kepada beliau menjadi isteri manusia paling jahat di atas muka bumi Allah. Asyah binti Muzahim menjadi isteri kepada seorang lelaki yang paling bengis, paling zalim atas muka bumi Allah, tetapi sedikit pun tidak mengubah beliau dan mengekalkan beliau untuk terus taat kepada Allah, hormat kepada suaminya, dan akhirnya menjadi salah seorang daripada ketua wanita syurga. Saya tak mahu hurai panjang, sebab yang tu dia ada tajuk khas dia nanti. Bagaimana kehidupan Sayyidatuna Asyah di dalam istana manusia paling jahat yang juga suami dia. Dan Sayyidatuna Asyah itulah juga antara dalam riwayatnya yang memujuk Fir'aun untuk mengambil Musa alaihissalam ketika dihanyutkan oleh bonda Nabi Musa alaihissalam. Itu antara yang saya selitkan supaya mana-mana umat Nabi Muhammad, wanita yang Allah uji dapat suami yang tak bagus, bersabar. Memang senanglah perkataan saya nak sebut, saya tahu susah untuk berada dalam satu realiti diuji oleh Allah. Ada suami yang sangat bengis, salah sikit pukul. Ada suami yang sangat kedekut sehingga isteri kena cari kerja untuk tampung anak-anak, dan
Si suami itu tampung juga nafkah tapi sangat tak cukup. Macam-macam ujian, ada yang diuji dengan penyakit daripada seawal kahwin, 2-3 tahun kahwin, suami terus lumpuh dan sakit. Ni semua realiti yang berlaku, yang contoh saya sebut ni. Maka bersabarlah wahai wanita-wanita umat Nabi Muhammad, kerana di sana ada ramai yang Allah uji lebih teruk, lebih besar ujian mereka daripada kita, daripada wanita-wanita tersebut. Okey, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat ialah tentang kehidupan seorang wanita umat Nabi Muhammad dalam syurga ni. Tuan-tuan sekalian, nak masuk syurga harganya sangat mahal, iaitulah kena lulus semua ujian Allah. Buat semua tuntutan Allah dan Rasul, tinggal semua tuntutan Allah dan Rasul. Nabi sebut kepada orang perempuan dalam satu hadis yang sangat masyhur, Nabi kata, "Idza sallatil mar'atu fardaha." Umat aku ni kalau dia semayang, dia puasa, umat Muhammad, Nabi Muhammad, dia jaga maruah dan kehormatan diri dia, dia taat suami dia. Semayang tutup aurat, puasa, jaga maruah, kehormatan, tak gedik-gedik gambar pakai ketat masuk dalam media sosial, tak gedik-gedik sehingga menimbulkan syahwat orang lain. Ini jaga kehormatan dan maruah, jaga kemaluan. Dan yang ketiga, taat suami. 3 ni je. Qila laha, ketika di mahsyar akan ada pengumuman kepada wanita-wanita yang boleh jaga 3 ni. Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'it. Wahai wanita salihah yang cukup syarat 3 ni, masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu nak. Tuan, saya nak sebut orang yang boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu ni, antaranya Sayyiduna Abu Bakar, iaitulah umat Nabi Muhammad yang berada pada kedudukan pertama, nombor 1, umat Nabi Muhammad. Beliau antara orang yang Nabi harapkan dan Nabi jangkakan akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, ikut masuklah syurga mana-mana pintu yang kamu nak. Orang perempuan jaga aurat, solat, puasa, jaga kemaluan dan maruah, taat suami. 3. Wajib tak berjihad orang perempuan? Tak wajib berjihad. Orang lelaki ada satu tanggungjawab yang sangat besar, berjihad. Wajib tak memimpin negara? Tak wajib. Orang lelaki wajib untuk memegang kepimpinan. Orang lelaki wajib. Wajib tak untuk menafkahi ibu ayah dan adik-beradik kalau susah? Orang perempuan tak wajib. Kewajipan itu untuk menafkahi isteri, anak-anak, mak ayah yang susah, ataupun adik-beradik, saudara mara kita yang susah, kewajipan itu jatuh kepada orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki tanggungjawab dia sangat banyak dan sangat besar. Sebab tu Nabi kata, orang perempuan buat 3 ni, Allah akan persilakan, malaikat akan persilakan, pilihlah pintu syurga yang seluas mata memandang ni, masuk yang mana-mana. Tuan-tuan, pilihan itu membuktikan tingginya darjat seorang wanita yang salihah di sisi Allah, sehingga akan disebutkan di sana pendapat di kalangan para ulama, mereka lebih tinggi daripada bidadari syurga. Subhanallah. Mereka lebih indah daripada bidadari syurga. Mereka lebih cantik daripada bidadari syurga. Mereka lebih mulia daripada bidadari syurga. Dan mereka lebih mewah daripada bidadari syurga. Beruntunglah wanita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, yang ini berita gembira untuk semua orang. Nabi sebut dalam satu hadis, ma fil jannati a'zab. Dalam syurga tak ada orang bujang. Laki-laki bujang tak ada, perempuan bujang tak ada. Laki-laki semua orang tahu dah. Orang laki-laki dapat bidadari. Punyalah cantik bidadari ni, muda selama-lamanya, dara selama-lamanya. Habis selesai orang laki-laki. Orang perempuan, yang pertama, sang ikan. Yang pertama, orang perempuan, mana-mana wanita yang tak berkahwin sampai akhir umur dia. Jangan sedih.
Orang perempuan yang bujang, anak dara sampai tua. Ada. Jangan sedih, kerana Nabi telah sebut dalam satu hadis yang sahih, ma fil jannati a'zab, dalam syurga nanti akan berkahwin. Sabarlah. Orang yang tak berkahwin, laki-laki ke perempuan, dalam syurga mesti berkahwin, kerana ia janji Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kahwin. Mana-mana wanita yang tidak berkahwin kemudian mati, kemudian masuk syurga, Allah akan bagi pilihan dengan mana-mana lelaki yang dia nak kahwin. Kira dia masuk syurga tu, dia waktu dia berjalan tu dia pilih. Syurga ini kehidupan macam dunia, tuan-tuan. Kita pergi kedai ni, kenan kat lelaki duduk tengok. Pasal apa? Tek lalat dia besar. Sukalah tek lalat di pipi ni, saya suka. Hak juga suka tek lalat. Contohlah. Jadi tuan-tuan sekalian, kehidupan di syurga macam di dunia dari segi boleh berjalan, ziarah orang, ada kenderaan, ada makan, ada syahwat, ada anak, ada keluarga, boleh bercucuk tanam walaupun tak perlu, boleh bertukar pakaian. Subhanallah. Jalan dalam syurga, lepas 18 tahun berkenan kat satu orang lelaki. Di syurga lah juga. Maka boleh berkahwin. Kerana mana-mana wanita yang tak berkahwin, mereka boleh memilih siapa saja yang mereka nak. Allahu Akbar. Subhanallah. Adapun orang perempuan yang diceraikan, sama juga. Yang diceraikan oleh suami dia, maka dia takkan berkahwin. Dia tidak akan disatukan dalam syurga dengan suami yang menceraikan dia. Dia boleh pilih dengan siapa yang dia nak kahwin. Itu dua. Nombor tiga, orang perempuan yang suami dia baik dengan suami dia meninggal dan dia tak berkahwin lain sampai akhir hayat dia. Maka suami dia itulah yang akan menjadi suaminya di dalam syurga. Ini adalah dalil yang sangat kuat. Suaminya itulah udkhulul jannata antum wa azwajukum. Nah, masuklah syurga bersama dengan suami-suami ataupun isteri-isteri kalian. Sebab zauj yutlaq ala az-zawj wa zaujah fil Quran. Jadi yang kematian suami yang baik, dia pun mati, perempuan isteri, kemudian isteri itu pun mati, dia pun ahli syurga, maka suami dia ialah yang suami di dunia tadi ni. Begitu. Apa lagi? Keadaan mana lagi yang orang nak tanya? Yang kahwin banyak, ni last. Perempuan yang kahwin banyak, bukan waktu di dunia suami dia dapat orang, bukan suami dia ada 3 orang. Maksudnya suami dia meninggal, lepas tu dah meninggal, habis iddah, dia pun kahwin lain. 2. Lepas tu saya pernah jumpa 4 orang dia berkahwin. Suami dia, semua yang dia kahwin meninggal. Itu takut juga tu nak kahwin dengan ni kan. Ini bukan kata kat siapa-siapa tau. Ini contoh yang memang ada. Dia berkahwin, lelaki tu sampai meninggal, dia kahwin lelaki kedua, bukan dia bunuh tuan, bukan dia bunuh, sampai ajal. Akhirnya 4 orang. Dengan siapakah dia yang akan menjadi suami dia di dunia nanti? Yang ni ulama khilaf pendapat. Saya memilih pendapat yang paling kuat ialah berdasarkan satu hadis Nabi yang sahih, wahiya li akhiri azwajiha. Nabi sebut wanita itu akan menjadi isteri kepada suaminya yang terakhir. Kalaulah 4 suami yang dia berkahwin dulu ni, yang pernah menjadi suami dia, ahli syurga semua 4, maka yang akan bersama dengan dia dalam syurga menjadi suami dia adalah lelaki yang suami yang terakhir di dunia dulu. Itu saya hurai yang tu cukup lah. Tak perlu banyak sangat. Tak perlu banyak sangat lah. Okey, kemudian poin yang kelima kot yang tu. Poin yang keenam. Poin yang keenam, yang ketujuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang perempuan apa yang paling dia suka atas dunia ni? Dulu kita cakap pasal lelaki, ni giliran orang perempuan. Orang lelaki yang paling dia suka dalam dunia ni antaranya syahwat, berjima. Antaranya lain apa dia orang lelaki paling suka? Pangkat, jawatan, jawatan, harta, wanita. Ni kesukaan orang lelaki-lelaki. Bukan semua, kebanyakan. Orang perempuan, kalau saya tanyalah tengah hari ni, kalau saya tanya, apa yang hampir semua, tak semua tapi hampir semua orang perempuan suka? Apa dia? Kecantikan. Orang perempuan suka cantik tak? Suka. Semua orang perempuan nak kelihatan cantik walaupun dia hitam.
walaupun dia gemuk, kalau boleh dia teringin cantik, maka wanita syurga, semua orang perempuan syurga, bukan bidadari tau, bukan bidadari sahaja, semua ahli syurga adalah cantik selama-lamanya. Nabi punya cerita kecantikan bidadari, ketahuilah wahai ahli syurga di kalangan umat Muhammad yang wanita, kalian lebih cantik daripada bidadari. Ayat ni cukup lah, boleh tutup lah tajuk wanita syurga, boleh tutup. No? Apa lagi wanita orang perempuan suka selain daripada cantik? Kebanyakan, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan realiti, orang perempuan, dia majoriti orang perempuan memang mengejarkan suami yang handsome. Jawapan dia tak. Ramai orang perempuan tak kisah, dia nak suami yang bertanggungjawab, yang baik. Dia tak kisah gemuk ke, pendek ke, hitam ke, apa ke, baik bertanggungjawab, dia suka. Masya Allah. Tapi yang majoriti orang perempuan suka apa dia? Selain daripada kecantikan, nombor 2, perhiasan. Tak semua, memang kita tahu tak semua, tapi 100 orang, 90 orang perempuan suka perhiasan. Pinggan mangkuk yang cantik, mesin basuh yang elok, perabot yang canggih, tak ada kat rumah orang lain, cincin, gelang, rantai yang perhiasan. Orang perempuan suka. Subhanallah. Apa dia Allah Ta'ala sedia dalam syurga? Allahu Akbar. Saya nak sebut satu hadis ya. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak makan dalam pinggan dan cawan daripada emas ataupun perak? Nabi kata, tak boleh. Lelaki dan perempuan di kalangan umat Nabi Muhammad haram makan pinggan dan cawan daripada emas dan perak. Nabi kata, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kamu minum di dalam bekas makanan ataupun minuman, cawan ataupun pinggan, mangkuk, besen, belanga, periuk, talam, piring, cerek, semua tu lah. Haram makan di dalam pinggan dan mangkuk daripada emas dan perak. Nabi kata, wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan makan di dalam bekas makanan daripada emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Sesungguhnya itu untuk orang bukan Islam di dunia dan untuk kita dalam syurga. Muslimat umat Nabi Muhammad ahli syurga bukan jenama korel dah dalam syurga. No? Korel ni nak dapat satu set, alahai, no? Ribu lah nak dapat korel dan seumpama dengannya, mahal, no? Tengok teliak 800 satu set, 8 biji lah, 9 biji, 12 biji, 800, 1000 lebih. Tuan-tuan sekalian, bukan korel lagi dalam syurga, emas perak. Emas perak lagi mahal, lagi berkualiti. Tu nak apa lagi? Kita kejar apa lagi? Orang perempuan suka pakaian yang cantik, ramai orang perempuan suka, majoriti orang perempuan suka. Ustaz, cerita sikit pakaian Ustaz. Saya tak mau cerita pakaian wanita syurga. Saya nak cerita lapik kepala saja, bukan tudung lagi. Lapik kepala wanita syurga. Tuan-tuan sekalian, bidadari syurga, lapik kepala wala nasifuha inda ra'siha. Lapik kepala bidadari syurga lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Baru lapik kepala. Baju, pakaian. Pernah dengar pakaian orang 20,000? Ada kan? Pernah dengar pakaian orang-orang mewah? Golongan-golongan mewah. Kan? Tempah pakaian sampai ratus ribu. Ada sampai hari ni. Mewah, mahal. Tuan-tuan, yang tu baru sutra. Itu baru pakaian yang didesain oleh desain nombor 1, nombor 2 di Malaysia yang terkenal. Dalam syurga, Allahu Akbar. Maka itulah kemewahan rumah. Dulu kita dah cerita dah bagaimana rumah yang begitu mewah. Satu rumah, satu istana dalam syurga. Ada istana yang ketinggian dia sampai 5, 60, 70, 80 km tinggi. Besarnya, ya besar. Itu keluasan dia. Lebar pun lebar. Dalam tu semua alat-alat yang canggih. Alat-alat yang canggih, yang moden.
Tuan-tuan jangan bayang duduk dalam hutan dalam syurga. Syurga ni bukan duduk dalam hutan, dalam gua, tapi bukan begitu. Apa yang tuan-tuan bayang secanggih dan semoden dunia ni, syurga. Nabi sebut mala wala khatara ala qalbi bashar. Tuan-tuan tak pernah nak terbayang satu istana dalam syurga tingginya boleh mencecah sampai 90 km. Ni Nabi sebut mil. Mile. Ulama hari ni kata sekira-kira 90 km. Otak dah tak terbayang. Ya, begitulah kehidupan dalam syurga. Pakaian wanita syurga, perhiasan wanita syurga. No? Cuma bezanya, wanita dunia hari ni kalau pergi kedai emas, dia tengok yang 15,000, yang 20,000 dia tak boleh beli. Tapi nanti bila dalam syurga, dia pergi ke pasaraya syurga, dia tengok yang mahal, dia boleh beli. Ketika tu dia mampu beli. Dia pergi dengan suami dia, dia pergi dengan anak-anak dia yang dia sayang atas muka bumi ni. Maka pulunlah semua ibu-ibu, didiklah anak-anak untuk jadi ahli syurga, supaya kita semua boleh berhimpun dalam syurga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka diberikan syurga. Akhirnya ayat tu wa azwajum mutahharah, dan isteri-isteri mereka ketika itu di kalangan wanita-wanita dunia yang taat, azwajum mutahharah, tidak ada haid, tidak ada nifas. Seronok tuan-tuan. Ni Ustaz tanya orang lelaki ke orang perempuan? Kita isteri kita tak ada haid, tak ada nifas, seronok tak? Seronok. Orang lelaki-lelaki bila isteri main haid, main nifas, dia jam pula dia kata. Kan 7 hari pula, 8 hari pula. Wa azwajun mutahharah, isteri-isteri yang suci, kata para ulama tafsir, tidak ada haid dan tidak ada nifas. Okey. Kemudian yang terakhirnya, habis dah lah. Yang terakhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz, kami duduk dengar orang lelaki-lelaki ni isteri banyak dalam syurga. Orang lelaki-lelaki, isteri dia di kalangan orang ahli, di kalangan wanita dunia, seorang tu lah. Kalau isteri dia 2 di dunia, 2 tu lah di dalam syurga. Kemudian bidadari, dia ada bidadari, ikut tahap iman. Kalau iman dan amal soleh dia banyak, maka bidadari dia 2 orang. Ya, paling sikit 2 orang. Kemudian kalau iman dia lagi tinggi, sampai mencecah 70 orang. Allahu Akbar. Lepas tu Ustaz, jenuh dengki lah kami ni. Jawapan dia tuan-tuan sekalian, dengki ni selalunya perangai siapa? Orang perempuan lah. Oi, lelaki tu tak buat apa pun, pergi kerja betul-betul, tak tengok siapa, tak dia duk. Hak isteri ni bukan semua lah, sebahagian. Isteri ni duk buruk sangka, kan? Ni ada dengan janda mana pula ni, kan? Jadi hak lelaki tu tak pernah fikir, jadi terfikir untuk tengok janda. Ni bahaya ni tuan-tuan. Jangan duk peringat sangat suami-suami. Suami tu daripada tak ada apa, jadi nak tengok pula. Tuan-tuan sekalian, bila dah banyak isteri ni, Ustaz, kan kami tak dengki, tak cemburu Ustaz. No? Jawapan dia, setiap wanita syurga hanya melihat suami-suami mereka sahaja. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fihinna qasiratut tarf. Isteri-isteri dalam syurga hanya bersyahwat kepada suami mereka sahaja, dan hanya melihat dan memandang suami mereka saja. Dia tak tengok laki orang. Tengok laki orang, ish, handsome laki dia, tegap. Lepas tu dia tengok pula laki dia, tu dia perut, kan? Wanita syurga, isteri-isteri syurga hanya melihat suami dia saja. Itu satu. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami, iaitulah Allah, akan menarik sepenuhnya semua daripada diri ahli syurga perasaan dengki dan dendam. Mereka akan hidup dalam suasana persaudaraan
ala sururim mutaqabilin, sambil bertongkat di atas sofa dan tempat bersandar pelamin yang empuk ketika mana mereka berjumpa di antara satu sama lain. Dengki dan dendam tak ada kat orang lain. No? Orang lelaki kalau isteri lebih pada satu, gaduh tak? Selalunya bergaduh. Selalunya bergaduh. Sebab apa? Sebab kehidupan di dunia ni penuh dengan dengki, penuh dengan dendam. Saya pernah jumpa beberapa keluarga, lebih daripada satu, tapi tak ramai, sangat tak ramai, isteri yang lebih daripada seorang, dan mereka boleh hidup dalam keadaan yang begitu harmoni. Begitu harmoni. Lebih daripada satu keluarga saya pernah jumpa. Reality. Allah Ta'ala tinggalkan juga ada keluarga yang walaupun berbilang isteri ni, sikit je yang harmoni. Tuhan nak tunjuk juga begitulah dalam syurga, ke semua suami yang ada berbilang-bilang isteri ni, mereka akan hidup dalam keadaan yang aman, tidak dengki dan tidak dendam di antara satu sama lain. Jadi rasanya takat tu dulu sahaja wanita dan kehidupan mereka dalam syurga. Berbahagialah semua bakal ahli syurga wanita di kalangan umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya kalian disediakan oleh Allah dengan kesemua nikmat yang kita digan di dunia ni, Allah sudah pun menyediakan kepada kalian di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.